dengan apa yang berlaku, kalau keadaannya trend ini berterusan lah ya. Dan produk yang Datuk sebutkan tu, dia katakan dalam masa 10 atau 15 tahun lagi, kita akan dapat melahirkan hanya, kata orang tu, replika daripada orang yang berkepentingan ini. Hari ini, produk tu telah muncul. Kita boleh tengok generasi baru, TikTok apa semua ni, yang mereka ni lulusan, bukan saya salahkan semua lulusan, yang barangkali lulusan daripada trend ni. Apa saja yang ustaznya buat, dia akan kata betul. Walaupun kita beritahu salah, khurafat, superstition, karut-marut, hal seperti itu tidak berlaku dalam agama, membodohkan akal, tetap dia akan diiyakan. Dan ini hal yang telah berlaku. Sebab itu Tan Sri, sentiasa dalam agama ini memerlukan reform. Memerlukan tokoh-tokoh yang bangun untuk memperkatakan yang benar. Membimbing umat ini. Sebab itu hal ini mesti dibayar dengan harganya. Tapi jika kita tidak lakukan, kita akan membiarkan umat ni patah balik. Kita ada cukup orang yang boleh menegur perkara seperti ini. Misal kata takkanlah kita nak serah kepada Dr. Mazhar seorang aja bercakap tentang perkara. Saya rasa alhamdulillah mungkin ramai juga sekarang belakang ni bersuara, tapi suaranya tidak begitu cukup. Tapi kita mesti memperkatakan hal ini. Kerana ini soal market. Soal orang semua orang suka. Artis pun kagum dengan ustaz. Kerana ustaz lebih ramai lagi orang bagi. Orang salam dengan artis tak cium tangan. Sulang dengan ustaz cium tangan. Saya bukan salahkan cium tangan itu. Tapi orang beli. Nak kereta baru. Kata Hamka. Dalam bukunya ayahku. Masa tu dia mengkritik mufti. Jadi mufti di tanah Melayu. Pakai baju pisang sesikat. Baju number one dress. Kan? Bekasnya dimakan orang. Kalau nak kahwin, bismillah. Maksudnya demikian kata Hamka. Demikian sehingga menyebabkan masyarakat gagal untuk berfikir apa yang dia beritahu itu benar ataupun salah. Dan mereka menjadi taksub menjadi taksub. Dan hari ini kita mendengar ramai golongan ustaz dan bercakap, jangan persoalkan apa yang diberitahu oleh ustaz. Dan Tuan Guru, dulu mungkin kita mendengar dalam parti politik. Kan? Sekarang ni sudah pergi kepada semua. Semua pihak kata jangan mempersoalkan ustaz. Saya pada 20 tahun yang lepas bangkit menentang perkataan barang siapa yang banyak bertanya lemahlah imannya dahulu. Hari ini hal yang sama timbul. Kembali balik hal yang sama manusia memperkatakan. So banyak kerja yang mesti dilakukan. Okey, tu. Saya nak lanjutkan sikit perbincangan kita ni. Sekiranya kita dengarlah ceramah agama setiap hari, baik di TV, di mana di radio, di mana pun di pentas ceramah dan sebagainya. Sepatutnya macam umat Islam di negara ini tak patut buat salah, dan kemudian tak patut rasuah, tak patut salah guna kuasa. Kalau kita dengarlah di airwave tu lah, luar biasa sekali. Semua rancangan. Ada ustaz, bukan ustaz. Semua begitu. Tapi apa masalah sebenarnya yang berlaku dalam? Kita kena buat satu research ataupun kena ada PhD ke apa kan. Apakah konten semua ceramah ni? Kontennya apa? Minta maaf, ada yang baik, saya supaya tidak menzalimi, ada yang ceramah yang baik, tapi banyak yang kontennya mungkin lawak jenaka ustaz, mungkin senda gurau dia, mungkin cerita nikah kahwin yang menarik untuk orang tersenyum, ataupun mungkin berupa petua untuk kita bawa balik, tapi ia tidak mengubah usul kehidupan. Tapi bukankah itu tarikan itu untuk menarik orang? Kalau saya bercakap tentang rasuah, saya bercakap tentang pembangunan negara, saya bercakap tentang kita mesti mengubah cara kita berfikir dan pengurusan keluarga dan seumpamanya. Dan ini mungkin tidak menimbulkan banyak minat daripada orang yang memperkatakan tentang hal-hal yang mencuit hati. Karena ini soal dunia selebriti. Satu lagi, satu atau wahana yang paling penting bagi umat Islam, ialah khutbah jemaat. Maksudnya setiap kali kita solat jemaat tu, kita dimestikan mendengar. Kita malah permulaan yang dikatakan tidak boleh berkata-kata dan sebagainya, maka dan sebagainya. Itu adalah peluang keemasan untuk kita menyampaikan pandangan, kita menyampaikan khutbah dan didengar oleh orang. Bukan selalu kita orang politik cakap orang tak dengar kat bawah tu kan. Tapi ini kesempatan yang luar biasa. Apa pandangan Datuk tentang kualiti khutbah pada keseluruhannya lah? Kita ada dua keadaan dan kalau kita biarkan khutbah itu dibacakan oleh mana-mana khatib, awak bacalah apa yang awak rasa sesuai. Ada positifnya tapi ada juga negatifnya. Ramai yang ambil kesempatan politik, kempen barang kerana kita ada dominasi golongan agama. Tapi kalau kita satukan, maksudnya sekarang di Malaysia satukan. Maksudnya setiap negeri, termasuk dalam pejabat saya, kita akan tulis khutbah supaya dibaca.
Ya. Sekarang ia bergantung kepada orang yang diamanahkan menulis khutbah, itulah yang bertanggungjawab untuk mempunyai nilai-nilai kepekaan terhadap apa yang ada di dalam masyarakat. Sebab tu jika dia khutbah hanya sekadar nak please kan pihak-pihak hari angkatan tentera kita baca, hari dadah kita baca, tapi kita tidak membawa satu konten yang membangunkan orang Islam, maka ia masalah. Soalnya Tan Sri, kalau nak berubah, ia bukan soal bahasa sahaja. Soal keberanian untuk berubah. Keberanian itulah yang menggagalkan kita untuk melakukan perubahan. Kita gagal kerana kita tidak berani. Kita tidak berani. Saya ke Tan Sri ke siapa ke, apabila tak mau mengambil risiko, kita tahu yang salah. Kalau saya Tan Sri cakap hal ni, ramai akan duduk semeja makan akan beritahu tadi memang. Tapi kalau Tan Sri suruh dia bercakap, dia mungkin kata Tan Sri lah bercakap. Ini masalah kita. Okey, kalau begitu keadaannya, kan dalam situasi dakwah yang luar biasa di negara ini, sampai orang kata bahawa kita ni dah terlebih sangatlah pada soal keagamaan ni kan, sampai kadang-kadang we got carried away lah. Niat tu bagus, kita tak persoalkan. Tetapi hasil yang kita dapat tu, jadi kadang-kadang menyebabkan bahawa orang menganggaplah bahawa kita ni terlalu religious lah. Sampai pada peringkat kita tumpu kepada soal-soal air hidup, akhirat dan sebagainya. Kita lupa kepada tugas kita sebagai umat Islam untuk memajukan diri dan sebagainya. To be very religious is good. Bagus. Tetapi apakah yang kita nak definekan religion itu? Umat dahulu memang berfikir tentang, sebab tu bila mereka bawa pasukan nak membebaskan negara yang dizalimi, kami datang dengan pasukan yang mencintai mati lebih daripada mencintai hidup. Akhirnya mereka menghidupkan manusia. Tapi akhir kita sekarang ni, benarkah kita membawa kepada manusia mengingati akhirat? Ataupun betul-betul berkhidmat untuk akhirat, untuk memikirkan kedudukan kita di akhirat? Ataupun sebenarnya kita menggunakan nama akhirat untuk mendapat habuan kepada di dunia ini. Nabi kata tanda-tanda kiamat itu wal tumisad dunya bi amalil akhirah. Dicarinya dunia itu dengan amalan akhirat. Itu tanda kiamat. Maka kita lihat ramai orang bercakap tentang akhirat, tetapi hakikatnya ia bukan akhirat, hakikatnya poketnya, kedudukannya, hakikatnya membentuk grupnya, menentuk kumpulannya. Maka religion yang dia maksudkan itu, ataupun keagamaan yang dia maksudkan itu, keagamaan dalam style yang dia mahu. Ahli politik pun bercakap agama. Kan? Ahli politik pun kita lihat, saya sebab tu selalu saya buat contoh beberapa kali, Tan Sri. Dalam agama, ambil harta orang, satu dosa yang besar. Nabi SAW tengok satu orang syahid di medan. Sahabat kata dalam hadis Bukhari, syahid wa huwa fil jannah. Syahid dia dalam syurga. Nabi kata barra'aituhu fin nar. Bahkan aku melihatnya di dalam neraka. Libur dan dia syahid. Nabi kata bahkan aku melihat neraka. Sebab apa? Disebabkan sehelai selendang yang dia ambil tanpa melalui pembahagian yang betul. Sehelai selendang. Pembahagian yang betul tak dilakukan, dia ambil pembahagian kerajaan itu dengan cara sehelai itu kau jawab dalam neraka. Itu sehelai selendang. Padahal dia mati syahid. Bukan berbilion ringgit. Ini selalu saya ulang. Tan Sri, di Malaysia ni, kalau satu orang melakukan khalwat umpamanya, saya tidak menyatakan betul. Dia salah. Tapi itu dosa antara dia dengan Tuhan. Dia boleh, ya Allah ampunkan aku. Dia bertaubat. Tapi kalau hal itu berlaku, dia masuk ke kampung dia, satu kampung mak bapak dia semua akan malu, khalwat dengan orang. Dia balik, dia pun tak balik kampung. Tapi perasuah tadi dia ambil 10 juta sampai beratus juta pun, dia balik kampung masih lagi orang cium tangan dia. Kerana mereka tidak merasakan itu dosa yang jauh berpuluh kali ganda lebih besar daripada dosa khalwat tadi. Di sisi agama. Tidakkah itu ada pandangan yang mengatakan asalkan Melayu dan Islam, rasuah pun tak apa, Melayu dan Islam jadi salah guna kuasa pun tak apa. Cuma saya Tan Sri, saya juga tak bergemar dengan slogan itu. Mereka kata mana lebih baik jika sekiranya Melayu Islam yang rasuah dengan yang bukan Islam yang tak rasuah. Saya itu juga satu perbandingan yang memerangkap kita. Saya kata mana lebih baik Melayu Islam yang rasuah dengan Melayu Islam yang tak rasuah. Kenapa mesti dibandingkan yang bukan Islam yang tak rasuah? Pembandingan itu saya tak gemar. Kita seolah-olah kata kalau Melayu Islam ni mesti rasuah. Kita ada Melayu Islam yang tak rasuah.
Cuma kita gagal. Kenapa jadi kita gagal? Kerana kita. Seorang wakil rakyat di kampung ataupun di mana, kita nak apa? Wakil rakyat datang kampung melawat kita, jamu kita makan, salam kita, bagi duit kalau kenduri, kalau anak. Maka itu wakil rakyat kebanggaan kita kerana dia mesra rakyat. Sedangkan itu bukan tugasan dia. Kalau dia buat begitu, habis duit gaji dia. Dia tak boleh hidup. Dia mesti mencari sumber pendapatan yang lain. Kalau kita ada brilliant punya wakil rakyat, balik bercakap, ada idea bercakap di dewan, bercakap di DUN dia, tapi dia tak dapat pergi kenduri, bagi RM500 semua, dia tidak popular. Dia tak popular. Kita yang mahu demikian, Tan Sri. Demikianlah kita dapat pemimpin-pemimpin yang corrupted, yang rasuah dalam negara kita. Datuk, ni realiti yang harus kita terima hari inilah. Kadang-kadang macam Datuk sebutlah, kadang-kadang wira dia jadi wira pulanya di dalam masyarakat. Orang yang dah terang perasuah dan sebagainya. Tapi okey, tak apa, itu satu perbincangan yang lain. Kita boleh lanjutkan kemudian hari lah. Ada perbincangan yang khusus tentang itu. Saya nak tanyakan tentang soal, banyak orang mengatakan tentang compatibility di antara Islam dengan orang Melayu ni tu. Kalau kita perhatikan, tak semua orang Arab Muslim. Tak semua orang Jawa di Pulau Jawa tu Muslim. Tetapi di Malaysia ni, tak mustahil kalau orang Melayu tu tak Muslim. Sekurang-kurangnya segi agamanya lah. Artinya ada compatibility di antara Islam dengan Melayu tu. Tetapi akhir-akhir ini orang nampaknya mengenepikan kemelayuannya untuk menunjukkan keislamannya. Apa komen tu? Ya. Yang tu kita kena akui. Ya. Kita ada penjajahan 1511 daripada Portugal masuk. Kita ada Belanda, kita juga ada British. Kita ada Jepun. Tapi orang Melayu tidak bertukar agamanya. Kita ada sekolah-sekolah konvent, kita ada sin tu sin ini sekolah. Dulu generasi lepas sebelum kita perhimpunan baca Bible, tapi tidak mengubah mereka. Betul. Kerana saya rasa elemen kehidupan pegangan orang Melayu itu kuat pada asal-asalnya. Walaupun mungkin pengamalan agama tu mungkin kurang, tetapi akidahnya tidak berubah. Ada pergi ke UK ke apa, kadang-kadang lebih daripada British lagi, tapi dia tidak mengubah agamanya. Dia balik tetap akhirnya sebelum akhir hayatnya kembali dia sebagai seorang Islam. Tetapi apa yang berlaku apabila kita lihat kita mula dimomokkan dengan ketakutan. Ini saya sebut kenapa? Kalau baca Bible dalam bahasa Melayu, nanti kita akan masuk Kristian. Saya bukan suruh terjemah Bible dalam bahasa Melayu, tetapi kenapa ketakutan sampai demikian? Dulu saya pernah sebut hal ini. Hari ini masih ketakutan yang sama. Sepatutnya kita British masuk ke tempat kita tak jadi Kristian. Quran yang kita baca patut menguatkan kita pada Islam. Mengapa hanya dengan sedikit minum air holy water dah jadi? Momokkan ini datang daripada golongan-golongan yang tidak matang agamanya. Dan ini telah menafikan kekukuhan orang Melayu itu dalam beragama. Sebab itu nilai-nilai agama menghormati, sebab itu perbezaan kaum itu, agama bukan menyatakan kau buang baju Melayu kau, pakai jubah Arab. Allah kata li ta'arufu, supaya kamu kenal mengenali antara satu bangsa dengan satu bangsa yang lain. So Islam apabila datang di tempat Arab dengan jubahnya, dia pergi ke India dengan kurtanya, dia tidak mengubah kurta orang India dan dia tidak mengubah baju Cheongsam orang Cina, dia tidak mengubah baju Melayu orang Melayu, tetapi sepatutnya itu demikian. Dia tidak pernah menyatakan diselaraskan bangsa mereka. Dan majoriti manusia yang beragama Islam di dunia ini pun juga bukan Arab. Afrika lebih banyak, Pakistan, India, benua India, Pakistan lebih banyak. Kita lebih banyak pada Arab. Tapi kita hal-hal tertentu Arab, betul. Al-Quran dibaca dalam bahasa Arab. Nak memahami teks di dalam bahasa Arab, itu normal. Tapi dengan memakai jubah dan selendang tidak menjadikan kita lebih Islam daripada memakai baju Melayu. Yang menjadikan kita lebih Islam ialah akidah kita. Tidak boleh pakai Tan Sri, boleh pakai kot, boleh pakai, kita boleh Datuk pakai boleh tie, pakai baju Melayu. saya boleh pakai baju Melayu, tak ada. Tetapi jangan diukur soal-soal itu. Dan sekarang ni kalau Tan Sri lihat, saya bukan, itulah yang menjadi pelambangannya. Kuat agama mula dengan saya bukan salah kan sebut 2-3 perkataan Arab. Sebut perkataan Arab di selendangnya. Kalau Nabi itu sentiasa pakai selendang di bau Tan Sri, dengan baju demikian,
bagaimana dia nak berperang. Yeah. Bagaimana dia pun nak meluruskan urusan. Nabi ni bukan duk berjalan macam ustaz kita berjalan, anak murid 3-4 orang ikut di belakang saja. Dia melakukan semua hal di pasar, dia apa, sahabat pergi ke kebun. Kita memberikan gambaran yang salah tentang kostum pakaian. Nabi pakai baju Rum, jubah Rumiyah lah Madi. Jubah Rum adalah bangsa Kristian. Tapi di hadiah padanya dia pakai. Keluasan itu ada. Tapi apabila kita jadikan soal form ini, dijadikan soal asas kita, macam mana artis itu telah berubah? Kerana dia telah mengenakan tudung tertentu. Saya bukan soal itu. Sepatutnya perubahan konsep hidup, falsafah kehidupan, cara hidup dia, prinsip dan cara fikir, worldview itu berubah. Maka dia berubah menjadi Muslim yang baik. Dan kalau kita masih lagi dalam kerangka ini, kita tidak Islam kita tidak membawa ke mana-mana. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin.